Haleluya. Pagi ini kita akan sama-sama, tolong slide-nya disiapkan. Kita akan belajar firman Tuhan. Bagaimana anak Tuhan agar bisa mengalami kemenangan lepas kemenangan. Amin. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwasanya langit itu senantiasa cerah. Kadang ada panas, kadang ada mendung, kadang ada hujan. Tapi dia hanya menjanjikan saat badai datang, saat gelombang datang, dia akan menyertai kita. Dan dia akan memberi kekuatan kepada kita. Ya, kita semua tentunya ingin menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami kemenangan lepas kemenangan. Amin. Meskipun masalah datang mendera, meskipun pencobaan datang dalam hidup kita, bukan berarti anak Tuhan harus loyo-loyo, letoy, dan lesu-lesu. Tetapi kita harus tetap semangat, tetap optimis bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita dan memberikan kita kemenangan. Amin. Mari kita baca dalam Alkitab kita. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 24 sampai 27. Pasal 9. 哥林多前书第9章。哥林多前书第9章 pasal 9 ayat 24 dan sampai 27. Saya akan baca bahasa Indonesia. Di sini dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang akan mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan akan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. 在这个哥林多前书第9章24到27节，岂不是在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人？你们也当这样跑，好叫你们得找这个奖赏。反效力正胜的主事都有节制，他们不过是要得能坏的冠冕，我们却是要得不能坏的冠冕。所以我奔跑不像无定向的，我们全不像打空气的，我是空客己身，叫神负我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。 Ya, Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak bisa menolaknya ataupun tidak bisa menghindarinya. Kalau kulit kita putih, kita tidak bisa menjadikan hitam. Atau seperti saya kulitnya hitam, pengen putih seperti Bapak Ibu. Artinya kita juga nggak bisa milih, saya harus lahir dari keluarga yang beken, yang kaya, yang terhormat. Kita tidak bisa milih. Kalau kita mungkin kebetulan kita dilahirkan dari seorang pemulung ataupun seorang pekerja yang sederhana. Ya, kita tidak bisa menghindari itu. Tetapi
ada hal yang bisa diubah dan ada hal yang tidak bisa diubah. 有的事是可以改变，有的是不能够改变的。 Hal yang saya ungkapkan tadi, hal itu tidak bisa diubah. 我所讲述的那个是不能够改变的事实。 Saya tidak bisa memilih untuk dilahirkan menjadi anaknya SBY mungkin. 我不能够选择我要出生成为 SBY 的这个孩子。 Ya, kalau saya anaknya Pak Soleman, saya tidak mungkin bisa jadi anaknya SBY karena saya memang dilahirkan dari benihnya anaknya Pak Soleman. 如果我是这个苏莱曼的这个孩子呢，我不可能变成 SBY 的孩子。 Tetapi ada hal yang memang seharusnya bisa kita ubah, asalkan kita mau. 有的很多时候很多事我们可以把它改变的，如果我们我们要的话。 Sebagai anak Tuhan kita tidak mengenal namanya nasib ataupun takdir. 啊，成为神的儿女，我们不相信这一切关于这个什么命运的事。 Ada orang bilang, oh kamu memang nggak hoki, nasibmu memang jelek, kamu bekerja banting tulang percuma. 有人说你那么的刻苦耐劳去拼命的去做事，但是你的命运是如此不好。 Sehingga kata-kata seperti ini membuat dia loyo dan akhirnya memang tidak benar berhasil. Tapi bukan karena nasib dia jelek. 啊，因此我们讲子的话呢，使他不抬不起精神来，所以不是因为，也许他们说是他的命运不好。 Ya, nasib kita ditentukan oleh kita sendiri dan sejauh mana kita mau mengandalkan Tuhan. 这个命运呢是靠着我们自己来界定的，这我们是怎么样去改变它？ Tidak ada Tuhan itu pilih kasih, oh ini karena cakep dilahirkan dari keluarga kaya, diberkatinya lebih banyak. Tidak ada, Tuhan tidak pilih kasih. 我们的上帝是没有偏向某一个人的，因为如果你是处事，不是说因为你处事在这个家庭成为一个好的孩子，处在一个贫穷或者富有的家庭。 Dan Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jelek dalam hidup kita. 上帝他不曾经计划不好的在我们的生活当中。 Bahkan di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa masa depan kita bukanlah masa depan yang menuju kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh pengharapan. Artinya apa? Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jelek kepada kita anak-anak Tuhan. 就在耶利米书第二章第9节啊，那么说上帝他的意念，他不是将这个祸的意念在我们身上，他是将这好的意念赐给我们。 Mungkin Anda berpikir, buktinya Pak, saya sudah berusaha, saya pengen seperti saudara saya, cuma modal sedikit sudah langsung bisa berhasil. Saya dipinjami utang segini gede, bukannya untung tapi malah buntung. 啊，有时候就好像我们有时候我们有很多的本钱，但是我们不能够做个生意，不能够赚这个钱，但是不像他们有一些人，他们有小的资本，但是他们可以赚很多的钱。 Artinya apa? Artinya kayaknya saya percuma Pak. Saya dulu juga pernah dikasih pinjam modal dan lain sebagainya. Sama udah bolong kali Pak. Saya berusaha. Tetapi kayaknya mendung itu tertutup. Mendung itu menjadi tembaga besi yang tidak pernah bisa mencurahkan berkatnya untuk saya. 就像我可能到处在哪里去借资本去做生意，但是好像这个阴天一直遮盖着我，这个祝福不能够临到我的身上。 Sekali lagi, anak Tuhan tidak ada nasibnya yang jelek. Amin. 我们知道神的儿女没有不好的命运， Bahwasanya nasib kita ditentukan oleh usaha kita sendiri dan sejauh mana kita mau mengandalkan Tuhan. 我们的命运是靠着我们自己我们怎么样依靠神来帮助我们。 Makanya jadi anak Tuhan jangan percaya itu horoskop, sionya babi, sionya apa. Mungkin tanpa bermaksud menghina ini sebagai suatu tradisi. Tetapi maksud saya jangan sampai kita mempercayakan diri kita pada hal-hal yang bukan dari Tuhan. 所以基督徒呢，神的儿女，我们不应该相信这些传统的事，好像这个什么你什么你的生肖啦，你还是你的命运啊，去看相等等， Termasuk ramalan paranormal dan lain sebagainya. 就好像这些夸命啊，算命先生。 Jika Anda masalah, kirim rek ke Mama Loren. Kirim rek ke mana? Ki Joko Bodo. Wah. 有问题，我们去找这些算命先生。 Ketika Anda mengirim atau mempercayakan diri Anda kepada itu, berarti Anda menaruh harapan
Anda hanya kepada manusia ini. 帮你把你的事、你的命运相信他们，交托给他们，相信他们，就表示你把你的一切都相信他们。 Firman Tuhan mengatakan celakalah kalau kita mengandalkan manusia. 我们依靠人的是有祸的， Tetapi sebaliknya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. 依靠神的人便于有福。 Itu artinya, sekali lagi, jangan mempercayakan diri kita kepada ramalan, kepada apakah horoskop, ilmu perbintangan, dan lain sebagainya. Oh, bulan ini jelek, oh, bulan ini keuangan bagus. No, tidak ada itu. Di dalam Tuhan, semua Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jelek dalam hidup kita. 在神里面，神所计划给我们是好的，所以我们不要相信这些算命师，相信这些星座等等。 Kembali kepada, kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik, tentu saja harus ada, sekali lagi tadi, tidak ada nasib, tetapi nasib kita ditentukan usaha kita. Artinya apa? Untuk memperoleh nasib yang baik, ya kita harus mengusahakannya dengan baik. 我们要获得好的成绩呢，好的成就呢，不要我们的命运是靠着我们自己地方去努力去奋斗所得取获得。 Tidak seperti apa ya, semacam undian atau lotre. Artinya apa? Kita tinggal menunggu pasrah, nanti kalau untung ya kita menang, kalau untung kita dapat, atau kalau kita untung kita bisa mendapatkan mobil dan lain sebagainya. Artinya apa? Untung-untungan. 就好像我们不要在这边等候着这个什么中彩的事情，好像等候这个中彩，有一天我们可能会发大财。 Termasuk judi. Kita mungkin judi menang sekali. Biasanya kalau udah pernah menang, biasanya kecanduan atau ketagihan. Padahal menang cuma sekali, selebihnya nanti mungkin kita banyak tomboknya daripada 跟我们 menangnya. 赌博一样，我们赌博可能我们是赢了一次，但是其他的呢，大部分都是我们是输掉的。 Saya pernah mengenal jemaat Tuhan, meskipun dia sudah ke gereja, tetapi dia masih main judi. 好像我有认识一位基督徒，他虽然已经来到上了有来教会，但是他还很喜欢这个赌博， Bahkan sampai jutaan, mungkin MM-an mungkin. 可能他花尽了好多的钱。 Artinya apa? Ketika dia menang, semua dia beli. 当他赢的时候，他买了很多的东西， Karena dia merasa hoki, main judi, dia ketagihan, main lagi, dan tidak pernah menang lagi. 他以为他赢了一次，他就一直去赌，最后呢，最终他把钱全部输光了。 Alias semuanya tergadaikan hanya karena judi. 他全部把他一切的身家都卖光了，是因为是赌博。 Sekali lagi, kita ingin tampil sebagai anak Tuhan menjadi pemenang. 我们要成为一位得胜的基督徒。 Semuanya itu tidak datang secara otomatis atau secara tiba-tiba. 不是突然间它是自动领导我们的， Tetapi kita harus memperjuangkannya. 是我们靠着我们的奋斗努力。 Seperti Paulus katakan, tidak tahukah kamu bahwa hidup itu seperti dalam gelanggang pertandingan? Artinya apa? Seperti perlombaan. 保罗就说，我们生活就好像这赛跑当中， Ya, dalam perlombaan, ya seumpama saja ini perlombaan lari. Hal yang pertama harus kita ketahui adalah, 就好像在赛跑当中呢，我们应该 ya 明白 nomor 的 satu 是， dulu aja ya. Jangan di next terus ya. Slide along, ya. Ya, ini dulu aja, jangan diterusin. Ya, ada ketentuan dalam perlombaan, kalau kita ingin menang, kita harus memenuhi ketentuan-ketentuan ini. 如果在赛跑当中我们要获胜的话，我们应该有很多规律。 Apa yang dikatakan Paulus di sini diumpamakan seperti lomba lari. 在保罗所说的，就好像在赛跑当中， Dalam lomba lari, kita tidak bisa asal sembarangan lari. Tetapi kita harus mengikuti ini namanya apa sih? Lintasan garis yang sudah ditentukan. 赛跑当中呢，我们不能够随便的跑，它是有规律的。 Dan kita harus menempuh jarak yang sudah ditentukan dari sini menuju finish sana. 我们要跑进它这个已经规定下来的这个纪律。
Tentu saja harus dengan lari, lomba lari. 那么我们就要跑，我们就要跑。 Nggak boleh naik motor atau naik mobil tahu-tahu sampai di garis finish, nggak boleh. 不可以用其他的 Langsung didis. 其他的工具来到目的地。 Artinya apa? Kalau kita ingin menang dalam perlombaan, kita harus tekun, harus setia sampai akhir. 我们要获得胜利，在赛跑当中，我们应该要勤奋，要忠心的。 Karena pelari yang bisa menyelesaikan jarak yang sudah ditentukan sampai akhirlah dia yang layak disebut sebagai pemenang. 赛跑员呢，他们被称为这个获胜者呢，如果他能够跑到这个尽头。 Kalau Anda sudah melari paling cepat, terus kemudian Anda leha-leha, kemudian disalib, sehingga Anda belakangan, Anda tidak jadi pemenang. Meskipun Anda sudah duluan di mungkin start pertama. 也是在赛跑当中呢，也许你跑在前头，但是如果你不小心的话，有人超越过你，也许你就会失败了。 Coba kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. 提摩太后书 2 Timotius 4 ayat 7 di sini dikatakan, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara kamu. 在提摩太后书第4章第7节，那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。 Ya, ini ungkapan Rasul Paulus di mana dia menyelesaikan tugasnya dari Tuhan dan mengakhirinya dengan baik. 这个是保罗所描述的，他已经完成了上帝要他做的事。 Artinya apa? Paulus di dalam dia melayani, di dalam dia menginjil, dia mengalami apa itu namanya siksaan, dia mengalami itu namanya cemoohan, dia mengalami apa itu penjara. 在保罗在他侍奉当中，在他服侍传福音当中呢，他已经经历到了这些虐待、逼迫，甚至已经坐过牢。 Tapi hidupnya tidak pernah berpaling dari rencana Tuhan. 但是他不曾经遗弃上帝。 Artinya apa? Dia menyelesaikannya sampai titik darah penghabisan, sampai garis akhir. 他完成这些任务，他到最后的尽头。 Ya, inilah ungkapan Rasul Paulus di mana dia sanggup memelihara imannya sampai garis akhir. 这个是保罗所描述的，他能够保守他的这个信心到最后尽头。 Saya sering menjumpai banyak anak Tuhan, orang Kristen. Dia ketika baru bertobat, kemudian dibaptis, dia semangat menyala-nyala. Tiap hari ada acara gereja, dia selalu ada di gereja. 我曾经遇到有一位基督徒，他们刚悔改，奉耶稣的名受洗之后，他们时常来 Mau 教 sacingpan 经 kek, 的一些的活动，他们就参与。 mau sacingpan kek, atau siocu kek, atau apa lagi. Kaum wanita kek, atau apa lagi. Pokoknya semua acara gereja dia ikuti. 教会的一切的活动，他们都参与，是小组了，都查经班等等等等。 Dia semangat mula-mula yang luar biasa. 他起初的这个精神呢，非常的活跃。 Ketika proses waktu berjalan, 但这个经历了一段时间， dia menghadapi masalah. 他遇上了问题， Dan dia mungkin sudah berdoa. 也许他已经祷告了， Dan mungkin dia sudah minta Pak Pendeta nasihat. 他已经向这个牧师来请示， Termasuk saudara seiman untuk mendukung masalahnya supaya selesai. 也是叫这个教会的弟兄姐妹们支持他的事情，好像这个事情可以解决。 Tapi rasanya jalan keluar belum ditemukan. 但是还没有遇到这个出路。 Kemudian dia sampai titik akhir, dia berpikir, 最后到了最后的关头，他在哪里想？ sebenarnya Tuhan itu ada enggak sih? 社父上帝有在吗？ Masa sih kalau katanya aku melayani Tuhan, mestinya aku disayang Tuhan dong. Masa masalahku ini kok gak selesai-selesai, justru makin bertambah parah. 我是奉主的、服侍主的人，应该主那么疼爱我，应该我不会遇到任何的一切问题，我的问题不是能够解决，反而越来越严重。 Akhirnya dia putus asa 最后他就绝望了， dan pelan-pelan meninggalkan Tuhan, 他开始慢慢的远离上帝了， berpaling ke lain hati 他到别的 selain kepada Yesus. 除了耶稣， Dan dia mulai coba itu namanya paranormal.
他开始去找这些算命先生， Dan dia coba itu namanya perdukunan dan lain sebagainya. 去找这些巫师， Bukannya tambah baik, bahkan semakin parah. 他的情况不是转好，是越来越严重。 Artinya apa? Kalau kondisi seperti ini, berarti dia tidak setia sampai akhir. 意味着什么呢？如果他这样子的情况，在这样子的情况下，就表示他不忠心到底， Artinya dia tidak bisa memeliharanya sampai garis akhir. 他不能够保守到最后的关头。 Firman Tuhan mengatakan, berdoalah senantiasa. 神的话语告诉我们要常常祷告， 1 Tesalonika 5 ayat 16, tetaplah berdoa. 我们要不住的祷告。 Pak, saya sudah berdoa, Pak. 我已经祷告了， Sudah berulang kali, bahkan sampai bulanan mungkin tahunan. 我已经祷告了好长好长的时间。 Kalau cuma doa-doa terus nggak ada jalan keluar, masa doa yang seperti apa lagi sih, Pak? 我已经祷告了，但是还没有找到没有出路，到底要怎么样祷告才行呢？ Ada kata bahasa Inggris saya senang dengan singkatannya, yaitu push. Push, P-U-S-H. 呀，我是英文有一个词句，一个词叫做 push。 Ya, Ya. Artinya apa? Pray until something happen. Pray until something happen. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. 要一个祷告到底，到可以发生一件事情。 Artinya apa? Kita jangan pernah lelah untuk terus berdoa, mengandalkan Tuhan. Sampai kapan? Sampai sesuatu terjadi. 我们要不断的去祷告，好像神迹可以发生。 Artinya apa? Ya sampai benar-benar Tuhan menyatakan pertolongannya. Kalau belum, berarti ya terus berdoa. 啊，我到神来插手来帮助我们，不然的话我们不断的去祷告。 Di dalam iman kekristenan tidak ada. Kalau persoalannya cuma kecil, oh nanti doanya cuma seminggu juga selesai masalah, nggak ada. 在我们基督的生涯里，没有说你的问题就你祷告一个礼拜就保证你能够解决。 Tidak ada rumusan seperti matematika. Kalau masalahnya gede paling lama lah setahun lah, paling lama doa masa nggak dijawab. 没有一个肯定性的，不是说你的问题就到一个月或者一年内就可以解决了。 Untuk menjawab dan melaksanakan apa yang kita minta, itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. 啊，我们所要求的，神是不是可以答复我们？是神的主权， Kita hanya bisa meminta. 我们只能够祈求， Selebihnya Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup kita. 其他的神会他知道最好的赐给我们。 Dan yang terbaik dalam hidup kita yang Tuhan sediakan, tidak selalu sesuai dengan akal pikiran rasio 赐 kita. 给我们最好的，不常常是按照我们所想的。 Siapa di sini yang punya pergumulan belum selesai? 在 Boleh 这 saya 里的 tahu? 有哪你们的有你们 Angkat 的 tangan. 这个挣扎还没有解决的呢？ Ya. Apa jawaban firman Tuhan tadi? Berdoalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Sampai kapan? Sampai sesuatu terjadi. 我们要不住的祷告，不住的祷告。 Ya maksudnya sampai ada tanda-tanda. Kalau belum berarti kita harus masih terus berdoa. Karena tidak ada rumusan kapan kita harus selesai berdoa. 还没有好的时候，我们就不断地祷告。 Ya puji Tuhan. Kembali kepada 3 ketentuan dalam perlombaan. 有3个，在这个赛跑当中有3个条例， Ya harus menyelesaikan jarak yang kita tempuh. Yaitu artinya kita harus mau setia sampai akhir. Mengikut Tuhan sampai akhir. Jangan karena cowok ganteng nanti nggak jadi ke gereja lagi. Nggak jadi ikut Tuhan Yesus lagi. 在赛跑当中，我们要跑进我们的尽头。 Dapat mantu kaya, nggak ikut Tuhan lagi. 得到这个有钱的这个女性呢，就不到教会了， Berarti pertandingannya tidak sampai garis 就 akhir. 表示这个赛跑呢还没有到这个尽头。 Kita tidak akan pernah menjadi pemenang kalau seperti ini. 如果如此的话，我们不会成为一位得胜者。 Hal yang kedua, 第二点， yaitu hal yang menentukan dalam sebuah perlombaan, yaitu waktu.
能够获胜，这个在赛跑当中可以获胜呢，是时间的关系。 Artinya apa? Hanya pelari yang bisa menyelesaikan dengan waktu yang paling cepat atau tercepat, dialah yang akan menjadi pemenang. 赛跑员他能够用最快的时间、最快的速度，才能够成为一个获胜者。 Kalau dia bisa menyelesaikan jarak yang seharusnya dia tempuh, tapi waktunya lama banget, dia tidak akan menjadi pemenang. 虽然他能够跑，他的这个能够跑到这个所界定这个距离呢，但是他需要花很多的时间，他永远不能够成为得胜者。 Kita lihat Efesus 5 ayat 15 dan 16. 以弗所书第5章。 Dalam bahasa Indonesia, Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人，要爱惜光阴，因为现今的时代邪恶。 Ya, dalam perlombaan kita harus selalu ingat waktu. Waktu Tuhan itu semakin hari semakin dekat. 在赛跑当中，我们要记住的这个就是时间，因为神的时间越来越近了。 Kita tidak bisa jadi anak Tuhan santai terus. 我们不能够成为神的儿女，在不断在那边就很放松。 Ah, aku sudah diberkati, pergumulanku semua udah jawab. Ah, nyantai. Yang penting minggu ke gereja. 我已经得到祝福了，我的事情已经解决了，我可以放松了，只要每个星期来到教会就够了。 Artinya apa? Artinya kita terjebak dalam rutinitas. 就是我们已经成为一种习惯了。 Firman Tuhan mengatakan di sini, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. 请注意，你要注意在你的生活当中， Jangan seperti orang bebal, 不要像那些不信的人， tetapi seperti orang arif atau orang bijaksana. 要像有智慧的人一样。 Artinya apa? Orang yang bijaksana tahu mengelola waktu dengan baik dalam hidupnya. 智慧的人，他们知道怎么样去这个花这个时间， Dan menggunakan waktunya untuk sesuatu hal yang berguna, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain dan untuk kemuliaan Tuhan. 他们把这个时间呢花在这个有益处的事，不是为他做自己，是为做别人。 Ya, dengan jelas di sini katakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 你们知道，你们要利用这个时间，你好好的利用时间，因为我们知道这个世代已经很邪恶了。 Waktu yang ada, manusia semua dikasih sama, sehari 24 jam. Kita mau gunakan, tidak kita gunakan, atau kita mau pakai tidur, mau kita pakai bekerja, atau mau kita pakai apa, semua akan habis. 上帝所赐给我们时间是24个小时，每一个人都一样的。你这个时间你要用来利用在什么在哪一方面是我们自己。 Pertanyaannya adalah, apakah kita puas dengan waktu yang ada dalam hidup kita? Dengan waktu yang kita isi selama ini dalam hidup kita? 是否我们对我们的时间，我们已经感到了满足？ Mungkin kita, oh saya sudah puas Pak. Ya, waktu saya gunakan pokoknya 6 hari bekerja, cari kantor. 我已经感觉到满足了，因为这个时间，我一个星期6天的时间，我去挣钱。 Kalau minggu saya ingat Tuhan, saya ke gereja. 如果礼拜天我就来到教会， Ya, saya kira tidak cukup seperti ini. 这样是不够的。 Karena orang bijaksana, dia tidak ingin waktunya terlewat begitu saja, tanpa sesuatu yang berarti dia kerjakan atau dia lakukan. 智慧的人，他不要把他的时间这样白白的浪费掉，他一定要把这个时间正确的去做有益处的事。 Ya, gunakanlah waktu seefektif mungkin. 我们要好好的利用我们的时间， Dan biarlah kita terus mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik. Karena Tuhan katakan dalam Wahyu, aku akan segera datang. 因为神说我很快就要来临了，所以我们要好好的使用我们的时间。 Artinya ini menjadi suatu peringatan bagi kita, bahwasanya kita tidak boleh leha-leha, kita tidak boleh santai-santai terus, tetapi kita harus mengerjakan sesuatu yang berarti supaya hidup kita ini berkenan ketika Dia datang dan kita dijemput bersama dengan Dia. 所以这个是一个警戒，所以我们不可以在
任何事情我们不可以那么的感到很轻松、很放松，因为这个不久神就会来临了，所以我们要做有意志的事，做能够讨主喜悦的事。所以当他来临的时候，他可以接我们一起跟到天堂去。Dan gunakanlah waktu yang ada sesuai dengan kehendak Tuhan. 我们要使用我们的时间，能够按照神的旨意。Artinya kalau sesuai kehendak Tuhan, tentunya saudara tidak akan melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. 如果是按照神的旨意呢，我们所做的不能够在主旨意之外。Mungkin Anda berpikir, Pak saya sudah lari, ini sudah dekat finish Pak, nyantai aja musuh saya, ini lawan saya, kompetitor saya masih di belakang semua, santai. Tidak ada itu. 也是我已经跑了，差不多要到尽头了，那么我可以放松了。我的这个其实对手呢还在我们的后面。Hanya orang yang bisa menggunakan waktunya dengan baik. Kalau dalam perlombaan istilahnya yang tercepat, dia yang bisa dikatakan pemenang. 唯有能够好好利用他们的时间，他可以被称为一个胜利者。Ya, hal selanjutnya. 3 hal yang harus kita ketahui, tadi jarak, waktu, dan yang terakhir, yaitu penguasaan diri. 第三就是我们要节制。Ya, seorang pelari tidak hanya memenuhi ketentuan jarak dan waktu, tetapi dia harus untuk bisa menjadi pemenang, dia harus bisa menguasai dirinya sedemikian rupa. 一个得胜者的赛跑当中的得胜者呢，他除了这个距离呢、时间，他还要可以控制他自己。Dalam ayat tadi di ayat nas awal kita 1 Korintus 9 ayat 25 dan 27 di situ dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Dan ayat 27 dikatakan tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. 在这个哥林多前书第9章第27节，我是攻克己身，叫胜负我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃戒了。 Ya, untuk bisa menjadi pemenang, selain kita harus memperhitungkan jarak dan waktu, jangan lupa kita harus menguasai diri kita. 要成为一位得胜者，不单单我们要计算到这个时间与距离呢，还有这个我们要能够控制自己。 Artinya dia harus menjaga kesehatan tubuhnya. 他要能够保守他的这个体能健康。 Dan tidak merusak tubuhnya dengan rokok, dengan minuman keras atau mabuk-mabukan. 不用这个不抽烟不喝酒来伤害他的身体。 Ya. Dan hanya orang yang bisa menguasai dirinya sedemikian rupa. Artinya apa? Dia selalu berlatih dan selalu mendisiplin diri dan tidak cepat puas diri. 唯有能够控制自己的人，所以他们要不断的锻炼他们自己，能够锻炼他们自己有一个好的纪律。 Dan selalu berbuat yang terbaik. 他要做最好的。 Artinya apa? Kalau dalam latihan, sudah capek, sudah berhenti. Tidak, dia akan menggunakan target mendisiplin dirinya sedemikian rupa. Hari ini aku lari mungkin 3 kali keliling, besok 4 kali keliling sampai akhirnya 7 keliling. Tapi tidak pusing 7 keliling. 所以他要成为一位好的这个运动员呢，他要有保守他的健康，他的体能，所以他要有纪律。 Ya, anak Tuhan. 神的儿女， Kalau Anda ingin menjadi pemenang, 如果你要成为一位得胜者， harus bisa menguasai diri. 你要能够控制自己。 Dalam kehidupan kita, 在我们的生活当中， seringkali kita punya rem ini blong. Rem blong tahu. Artinya genjot rem tapi enggak berhenti-henti. 有时候我们在我们生活当中，有时候我们要这个打这个柴油呢，有时候这个它不能够停下来的。 Artinya apa? Hidup kita tidak pernah terkontrol sesuai dengan firman Tuhan. 因为我们在我们生活当中，我们不能够控制我们自己，在这个按照神的话语。 Kita merusak tubuh kita hanya untuk kesenangan duniawi. 我们伤害我们的身体是为了这个世界的， Hanya untuk memuaskan keinginan daging kita. 要满足我们的肉体。 Ya. Dan ingat, kalau kita tidak bisa menguasai diri kita sedemikian rupa, kita tidak akan pernah menang. 如果我们不能够好好的控制我们自己，我们不能够成为一位得胜者。
Ya, saya minta waktu lebih ya, karena tadi ada kesaksian, jadi ada agak panjang dikit. Setuju? Puji Tuhan. Hal selanjutnya, ya jadi 3 hal yang kita harus pelajari untuk kita menang dalam perlombaan. Kita harus menyelesaikan jarak, kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin, dan kita harus bisa menguasai diri kita, mendisiplin diri kita. 我们成为得胜者，我们有3点我们要注意的，我们要跑进这个距离，我们要能够要用最快的时间。第3，能够控制自己。 Mungkin seluruh persiapan yang kita bahas tadi itu bagus, tetapi satu hal yang tidak kalah penting, bahwasanya dalam setiap perlombaan, dalam pertandingan apapun, atau perjuangan atau peperangan, selalu ada teknik atau strategi. 在每一种的赛跑当中呢，竞争当中呢，竞赛当中呢，最重要的还有一个技巧。Selalu ada strategi yang kita gunakan. 要有策略，我们要使用这个策略。 Ya, strateginya apa supaya kita bisa menjadi pemenang? 要成为这个得胜者，我们要应用什么策略呢？ Kita lihat Filipi 3. 在腓立比书第3章 ayat 13 dan 14. 13节到第14节。 Bahasa Indonesia demikian bunyinya. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Yesus Kristus. 弟兄们，我不以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后努力面前，向着标杆直跑，要得到上帝在基督里从上帝召我来的奖赏。 Ya, kita akan belajar strategi supaya kita bisa menjadi pemenang, seperti nasihat Rasul Paulus. 我们要谢谢保罗，怎么样？我们要有这个策略，使到我们能够成为一位得胜者。 Di sini Paulus mengatakan bagaimana supaya kita bisa menang. Di sini dikatakan, tetapi inilah yang kulakukan. Yang pertama apa? Aku melupakan apa yang di belakangku. 要怎么成为一位得胜者呢？保罗如此的说：“我有一件事，就是忘记背后。” Artinya apa? Kalau pelari ingin menang, jangan noleh-noleh ke belakang. 他的意思呢，如果这个赛跑员他要能够胜利的话，他不要往背后看。 Karena kalau sering noleh ke belakang, jadinya seperti yang pelari kedua ini ya. Minta maaf, nggak terlalu jelas ya. 如果他时常往背后看呢，就好像这个 Jadi gambar yang 赛跑员， urutan kedua ini pelarinya jatuh tersandung karena dia tidak apa? Mengarahkan apa? Tidak konsentrasi ya. Karena mungkin terlalu nengok, teman saya masih di belakang, tahu-tahu udah keselip sama yang kaos putih ini. 像第二个赛跑员呢，他就是因为他被撞到其他的赛跑员跌下去，因为他没有这种精神，没有定向前面去看，还是往后看， Sehingga akhirnya dia terjatuh dan mungkin dia tidak jadi menang. 因此他就摔倒了，他不肯再能够获胜了。 Ya, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita sulit untuk melupakan masa lalu. 我亲爱的弟兄姐妹，就是也许我们很难去忘记我们 Mungkin 的过 kalau 去。 masa lalu kita itu berupa kejayaan ataupun kekuatan kita, di situ kejayaan kita sering membanggakan diri. 如果我们的过去，也许我们过去很威风的话，也许我们很难去忘记。 Jadi seringkali saya kalau dengar ngobrol sama orang tua itu, seringkali yang dibanggakan adalah masa lalunya. 有老人家他们时常感到很自豪、很骄傲，提起他们的过去。 Kamu tahu nggak? Aku dulu itu punya perusahaan sampai 7. Hebat sekali ya Om ya, aku bilang gitu. 你知道吗？过去我很多的故事，你知道吗？ Ya ngobrol panjang, tapi sekarang Om, apa yang Om sekarang lakukan? Ya itulah perusahaan udah aku serahkan anak-anak, bukan tambah berkembang, tapi malah tambah kolaps dan lain sebagainya. Aku udah tua mau gimana lagi gitu. 就问他你现在做些什么呢？他说我的公司，其他公司都交给我的孩子，这个公司呢，越来越衰退，生意越来越不好。 Kalau kita memang pernah diberkati dan pernah jaya di masa lalu kita.
如果我们曾经被得到祝福，我们过去有很好、有很威风的话， biarlah itu hanya untuk dikenang. 那个已经成为过去了。 Tetapi hal yang harus kita hadapi sekarang ini loh, bagaimana kita 主 menyelesaikannya. 要是我们怎么样面对的，我们怎么样去解决。 Ya, jangan kita hidup di dunia sekarang, tetapi yang kita impikan impian masa lalu. 我们是活在这个世界上，活在世界上，但是我们所想象的是我们的过去。 Ya kalau tembang kenangan atau memori song masih enak lah, lagu zaman dulu kita dengar ya. Tetapi kalau mindset paradigma kita masih masa lalu, sementara dunia semakin modern dan menjadi kontemporer, dan artinya apa? Ada perubahan-perubahan yang memang harus disesuaikan. 如果这个是老歌，这个歌曲呢，我们去回忆是比较简单。但是如果我们在回忆，一直想我们的过去，我们的头脑在想着过去，这个是已经不合乎时代，因为现在时代越来越进步了。 Ya, jangan sampai kita ternina-bubukkan dengan masa lalu kita. 我们不要一直想到我们的过去。 Atau mungkin Anda sebaliknya. Yaitu pada waktu Anda dulu, aku dulu zaman dulu aku susah banget. Ya, zaman dulu aku susah banget untuk makan 1 kali sehari aja, kalau bisa itu puji Tuhan. Kalau enggak itu kadang mau ngutang malu, tapi kalau enggak makan itu gimana? 也许你是相反的，你是想起过去，你过去那么的辛苦，连车都有成了问题。 Sekali lagi, lupakan masa lalu. 再一次的，我们要忘记背后。 Kalau Anda mempunyai masa lalu seperti itu, biarlah itu menjadi pemicu bagi kita. 如果你过去是你有这样不好的过去，成为一种可以成为你的这个 Untuk ya menyelesaikan masa lalu. Intinya apa? Kalau keadaan kita mungkin tidak bagus, biarlah itu menjadi pemicu atau semangat bagi kita untuk ke depan ini kita bisa lebih maju. 如果过去我们不好，现在我们要更努力的，好像我们在面对面前的要更好。 Ya, janganlah itu menjadikan kita malah kendor. Pak, aku memang keturunan orang miskin, mana bisa kaya gitu kan. Itu mulai menjadi mindset paradigma. 不要我们就想着我是贫穷人出世的，我怎么样能够转好呢？ Kalau orang begini ini meskipun dikasih modal jutaan atau mungkin MM-an, disuruh ngelola nggak bisa. Karena mindsetnya masih mindset kuno. Artinya apa? Dia nggak ada semangat untuk berjuang. 这种人呢，他们就想着过去的，他头脑是想过去，他们是没有这个意志，所以你给他那么大的本钱资本呢，他们一定不能够去好好去运用这些钱。 Tetapi Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku. 保罗说：“我忘记背后。” Dan selanjutnya apa yang dilakukan? Hal yang kedua, di dalam Filipi ayat 13 ya tadi. Dan yang kedua apa dikatakan? Dan inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku. Dan yang kedua apa? Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 我们把焦点放在面前。 Artinya apa? Berorientasi kepada sasaran tujuan yang Tuhan berikan kepada kita. 我们要把这一切联系到这个上帝要托付给我们的。 Ya, artinya apa? Kita harus fokus ke depan. 我们要把焦点放在面前。 Jangan seperti yang pertama tadi, kalau kita noleh-noleh terus, kita nggak akan jadi pemenang. 不要好像第一个的，我们一直往背后看，我们不会获胜的。 Tetapi kita harus mau berpikir progresif ke depan, bagaimana kita harus melakukan sesuatu yang terbaik. 我们要用这个进步的思想来想面对面前的事。 Ya, kayak pelari yang satu ini, kulit hitam, biasa atletik kulit hitam sering menang ya. Entah itu lari, entah apa gitu. Ya, ini fokus ke depan, dia benar-benar matanya itu fokus ke depan. 就好像黑皮肤的运动员啊，他们通常黑皮肤运动员他们在赛跑当中时常的得到获胜或得到胜利。 Ya, jadi tidak lari sambil noleh enggak, tetapi fokus kepada tujuan. 他们又一面跑一边看在后面，他把焦点集中在前面。 Ya, hal yang membuat kita berhasil adalah 能够使我们成功的事呢，就是
Bukannya berapa banyak yang sudah kita lakukan. 不是我们做了那么多。 Hal yang membuat kita berhasil adalah sampai fokus kita sejauh mana sampai kita melakukan ini dan bisa berhasil. 我们能够成功呢，就是怎么样？我们把焦点放在哪里，直到我们能够集中精神。 Seringkali kita terjebak dalam suatu keinginan dalam hati kita, diri kita ini banyak macamnya dan rasanya kita pengen semuanya berhasil. 就好像我们也许我们这个很大的愿望，能够我们所做的一切都能够成功。 Ingat, hanya orang yang fokus, dia yang akan menjadi expert, dia akan menjadi lebih progresif. 唯有集中精神的人，把焦点放面前的人，他们才能够成功，成为成功者。 Termasuk kita juga. 包括我们在内。 Kalau anak Tuhan ingin jadi pemenang, 如果神的恩，你要成为得胜者， jangan mikirin hal-hal yang membuat kita jadi menghalangi langkah kita. 不要就想着能够阻挡我们的。 Artinya apa? Mungkin kita kecewa, sakit hati. 也许我们可能失望、绝望、心痛， Sehingga fokus kita nggak pada Tuhan lagi. 我们没有把焦点放在主耶稣的身上。 Fokus kita apa? Tiap kali ada orang yang kita benci, sakit hati sama dia, kita malas melihat, kita muji Tuhan jadi nggak semangat. 我们把焦点放在一些我们不喜欢的人，所以当我们赞美敬拜主的时候，我们感到不能够提不起身来。 Artinya apa? Kita nggak mau fokus sama Tuhan. 我们不要把焦点放在主的身上。 Jika kita kalau kita nggak fokus dan melakukan lebih memfokuskan kepada hal-hal tersebut, hal-hal yang sepele, sakit hati kayak, tidak cocok kayak, kita akan tertinggal. 如果把焦点放在一些无意义的事上啊，我们会落后的。 Ya, marilah kita fokus kepada Tuhan. 我们把焦点放在主的身上。 Jangan sampai dosa, masalah, hal-hal yang kecil. Anak Tuhan harus yakin, kalau dosanya sudah diampuni, jangan mau diintimidasi dosa lagi. 如果我们知道不要把这个很不需要的小小的事或者我们的罪呢，我们把它永远的把它记在心上。 Karena intimidasi itu merupakan senjata iblis yang ampuh. 如果这个压制呢，是魔鬼的最有见效的武器。 Ya, seringkali biasanya anak Tuhan, wih pura-pura pakaian rapi melayani. Lo kemarin habis ngapain lo? Aku lihat kamu kemarin. Iblis seringkali intimidasinya seperti ini. 就是魔鬼他时常用这个武器呢来攻击我们啊！你穿的那么好，那么整齐，那么漂亮， Sehingga membuat rasanya tidak layak datang sama Tuhan. 好像我们感到我们不配来到主的面前。 Kalau kita tidak layak datang Tuhan, minta ampun dong. 如果我们不配来到主的面前，我们求主饶恕我们。 Dan akui semua dosa yang kita lakukan. 我们所做的一切的，我们所犯的罪， Allah itu setia dan adil dan dia akan mengampuni dosa kita. 我们主他是公义的，是信实的，他会饶恕我们的罪。 Kalau dosa sudah diampuni, jangan mau diintimidasi oleh iblis, oleh dosa. 如果我们的罪已经得到赦免了，我们不要再受到魔鬼的控制。 Marilah kita terus fokus kepada Tuhan. 我们把焦点放在神， Sehingga kita bisa mencapai kemenangan 好像我们可以成为很获胜， dan mencapai keberhasilan. 能够成功。 Dan yang ketiga ayat 15 dikatakan, 3 ayat yang ke-14 dikatakan, dan berlari-larilah kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. 我们分享到主的面前，好像我们可以得到这个冠冕。 Ya, tidak ada kemenangan yang instan, tidak ada kesuksesan yang instan. 没有快速的这个成功。 Kita kalau ingin menang, kita kalau ingin berhasil, 如果我们要成功的话， kita harus mau berlari. 我们应该在那边奔跑， Dan bukan asal sembarang lari. 不是随便的跑， Larinya harus kepada tujuan. 要有目标的。 Larinya kepada tujuan. 我们要奔向目标。 Artinya apa? Kita harus tekun setia kepada proses. Kita harus mau kerja keras. Kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan itu. 我们在要勤奋的，我们要努力的，要尽量的，好像我们可以达到目的。
Ya tidak ada tuh yang enak-enak, tahu tuh ya oh menang sampai garis akhir, nggak ada. 没有经过这个奋斗，我们就可以成功的。 Atau kita mengharap orang lain mendorong kita pakai kursi roda. Nggak ada itu. 没有这个事的。 Ya, kita harus meraup berlari kepada tujuan. 我们要奔向目标。 Ya, hanya anak Tuhan yang mau tekun dan setia dan mau bekerja keras, dialah yang berhasil. 成功的记住，他们应该要，他们唯有靠着这个努力， Dialah yang akan mengalami kemenangan. 还有经历到这个胜利。 Dan kemenangan itu tidak diperoleh secara cuma-cuma atau gratis. 这个他这个胜利呢，不是白白取得来的， Tetapi harus diperjuangkan. 要经过这个奋斗努力。 Karena tidak akan ada kemenangan tanpa perjuangan. 没有靠着奋斗可以成功的。 Namanya perjuangan berarti harus ada yang dihadapi. 我们要奋斗呢，我们应该要面对的一切。 Nggak mungkin tahu-tahu menang gitu, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. 不可能突然间我们就可能获胜。 Ya, ada musuhnya. 有我们的敌人， Dan sekali lagi, kita harus mau terus tekun dan setia. 我们要谨慎，要忠心耿耿的。 Jadi 3 hal ini biarlah menjadi strategi kita untuk menjadi anak Tuhan yang mengalami kemenangan lepas kemenangan. Amin. 这3件事呢，成为我们的策略来 Ya, 成为 next slide. 得胜者。 Ya, jadi siapkah Anda untuk menjadi pemenang? 你已经预备了吗？要成为得胜者呢？ Oh, mulai loyo. Siapkah Anda tampil sebagai pemenang? 你已经预备好了吗？ Jadi harus memahami 3 hal tadi. Apa? Bahwa kita harus menyelesaikan jarak sampai garis akhir. Hal yang kedua, kita harus mau menggunakan waktu kita seefektif mungkin. Dan hal yang ketiga, kuasailah dirimu sedemikian rupa. 要成为得胜者，我们要完成我们的这个纪律。第二呢，要好好运用我们的时间。第三呢，我们要 Nomor 2. Menggunakan waktu seefektif mungkin. Menguasai diri. 我们要克服自己。 Ya, kalau kita ingin menang. Hal yang kedua, kita harus menggunakan teknik atau strategi. 我们要用这个策略和这个技巧。 Strateginya apa? Lupakanlah masa lalu. Jangan kita hidup mau dibayangi masa lalu. 我们要忘记背后，不要这个过去成为我们的阴影。 Dan marilah kita terus fokus ke depan kepada Tuhan. 我们要把焦点放在前面，焦点放在主的身上。 Dan kita mau terus berproses untuk terus bekerja keras dan setia berlari kepada tujuan. 我们要勤奋努力的、忠心的来跑到主的面前。 Dan ingatlah tujuan akhir kita. 我们最后的目标是什么？ Tujuan akhir kita bukan hanya di dunia ini. 我们最后的目标不是在这个世界上， Mencapai kesuksesan dunia, 不是这个达到这个世上的这个所谓的成 mencapai 功， kemapanan hidup. 得到这个安稳的生活。 Ingatlah bahwa tujuan akhir hidup kita adalah di surga 我 mulia. 们最终的这个生活是在最终的生存是在天堂。 Sudahkah Anda memiliki tiket ke surga? 你都已经拥有了这个票吗？到 Ya. 天堂的票呢？ Tiketnya harus memiliki Yesus, karena Yesus adalah jalan menuju ke surga. 这个票就是你要拥有耶稣，因为耶稣就是道路，能够通过耶稣可以到天堂。 Saudara diberkati, 上帝祝福大家， saudara siap menjadi pemenang? 成为得胜 Katakan 者。 sebelah kanan kirinya, kita mau jadi pemenang. 我们要成为得胜者， Kita akan jadi pemenang. 我们成为得胜者。 Ya, terima kasih.